sama dengan 5 mm per hour. Okey. Okey. Dan decay parameter dia, decay dia adalah 1.2 per hour. HR hour minus 1. Maknanya 1/2 per hour lah unit dia. Okey, decay dia adalah 1.2 per hour. Okey. Jadi bila kita apply the equation for infiltration capacity, F sama dengan FC campur F0 tolak FC exponential minus KT. FC tadi dia beri sama dengan 5. F0 tolak FC 25 tolak 5 sama dengan 20. Exponential minus 1 minus 1.2 multiply with T. Okay. So kita tengok pada kadar penyusupan dia. Pada permulaan dia, kadar penyusupan dia pada masa kosong ialah berapa? E power of 0 dapat berapa? E power 1. Dapat 1 kan? Ya. Jadi 20 kali 1, 20 campur 5 jadi 25. 5. Okey. Okey, kalau T sama dengan 30 minit, setengah jam, dapat tak nilai 16 tu? Cuba kira. Dapat tak? Dapat. Dapat kan? Okey. Ya. Yang lain dapat tak? Dekat sini 15.976. 16 lah. Okey, untuk 1 hour dapat tak? 11. Dapat. Okey, maknanya kamu ulang sajalah sampai habis. Sampai habis tu maksudnya apa? Sebenarnya apa? Actually pada masa jam kelima tu pun dah constant. Jam kelima tu dia punya kadar penyusupan adalah 5 mm per hour, kemudian 5.5 pun 5 constant aja. Jadi kadar penyusupan dia dah constant, dah habis lah. Maknanya air masuk tu maksimum dia boleh masuk 5 mm per hour sahaja. Okey, dia tak bertambah lagi. Okey, tapi walau bagaimanapun ini adalah kadar penyusupan oleh jenis tanah tersebut. Kalau hujan kita sedikit, dia tak boleh serap air banyak juga sebab hujan yang turun tu sikit. Tak banyak juga air masuk dalam tanah sebab hujan yang turun tu sedikit. Kalau hujan yang turun tu banyak, banyaklah air dia boleh serap. Tapi bila dah sampai kapasiti dia 5 mm per hour, kalau hujan lebih daripada 5 mm per hour, hujan tu akan jadi air larian permukaan. Sebab hujan ni lebih banyak daripada, lebih tinggi daripada kapasiti penyusupan dia. Okey, boleh faham? Ini adalah ciri-ciri kapasiti penyusupan dalam satu jenis tanah. Okey. Berikutnya, kalau kita kata continuing with our previous problem for a 5-hour period, compute the corresponding potential infiltration volume. So kita nak tahu kalau yang ini berapa banyak air yang boleh masuk ke dalam tanah untuk selama 5 jam. Okey. So kalau kita tengok tadi, kita tahu untuk setengah jam yang pertama, kadar penyusupan dia adalah 25 mm per hour. Jadi purata infiltration dia adalah 20
20.49 mm per hour average infiltration. Jadi dalam tempoh setengah jam tu air yang boleh masuk adalah sebanyak 10.24. Okey? Macam mana dapat 20.49 ni? Tak tahu. 25 campur 16 lah. Bagi 2. Yang untuk masa berikutnya kadar penyusupan dia ialah 16 mm per hour kan? Ya, ya. Ha. Jadi 25 campur 15.98 bagi 2. Dapatlah 20.49 average infiltration. Kira macam tu lah. Ya. Sampai. Atas tambah bawah bagi 2. Atas tambah bawah bagi 2. Yang berikutnya 15.98 campur 11.02 bagi 2. Dapatlah 13.5 average infiltration dalam masa 1 jam. Tapi sebabkan masa kita ni setengah jam, jadi kita bagi 2. Dapatlah 6.75. Kemudian kita ulang sampailah habis. Sampailah 5 jam. Jadi jumlah penyusupan dia, kalau kita jumlahkan bertokok 10, 0 campur 10, 10.24. 10.24 campur 6.75 dapat 16.99. Campur 4.83 dapat 21.83. Akhirnya jumlah isi padu air yang masuk dalam tanah adalah 42 mm. Kalau hujan turun 45 mm, air yang masuk 42 mm. Baki dia jadi air-airan permukaan 3 mm. Kalau hujan turun 20 mm, berapa banyak air masuk dalam tanah? Berapa banyak air masuk dalam tanah kalau hujan turun 20 mm? $20 sajalah. Walaupun kapasiti dia boleh ambil 42. Tapi yang hujan turun 20 mm. Jadi 20 mm je lah. Okey. Supaya macam kita ada van kapasiti 12. Tapi yang nak naik 4. Berapa yang boleh masuk? 4 je lah. Sebab orangnya 4 je. Walaupun kapasiti kita besar. Tapi dia bergantung kepada berapa banyak air hujan yang turun. Sebab tu kalau kapasiti penumpang kurang, kita pakai kereta lebih kecil. Itu sebab kita ada pilihan. Tapi kalau macam ni, kapasiti tanah dia boleh absorb 42 mm. Jadi kalau hujan turun kurang 30 mm, 30 mm dia boleh masuk. Walaupun dia boleh terima 40. Okey? Boleh faham ya? Betul. Ya. Yang infiltration volume macam mana tadi? Cumulative volume of infiltration. Ni 10.24. Macam mana dapat? Mana 10.24? Separuh lah. Sebab kita kata tadi, kadar penyusupan dia 20.49 mm per hour. Tapi itu untuk 1 jam. Sedangkan masa kita kira ni untuk setengah jam je. Jadi kalau 20.49 boleh masuk dalam masa 1 jam. Kalau setengah jam, bagi 2 lah. Itu yang 10.24. Okey. Faham. Faham? Ya. Okey. Ini adalah plot dia. Kalau kita plot graf dia tadi, inilah plot infiltration capacity dan cumulative infiltration. Okey? Sampai 43 dia dah constant saja. Okey? Okey. Ini kalau untuk tanah tadi tu, kita tahu dia boleh absorb dalam 40 mm. Tapi kita ada hujan. Hujan yang turun sebanyak untuk setengah jam yang pertama 30 mm per hour. Untuk setengah jam berikutnya 20 mm. Untuk setengah jam berikutnya 15 mm. Okey? Ini hujan yang turun. Yang ini adalah kapasiti
kapasiti penyusupan kita, berapa banyak air hujan yang boleh masuk dalam tanah. Okey, tapi kalau hujan yang turun macam ni, yang macam plot yang kita tengok ni, berapa banyak air yang boleh masuk dalam tanah dan berapa banyak air yang boleh akan jadi air larian permukaan. Okey, akan ada tak air larian permukaan? Akan ada lah sebab hujan yang turun ni kita kena kira lah berapa banyak air larian permukaan. Okey? Okey, kita tengok di sini. Rainfall intensity dia yang turun 30 mm per hour untuk setengah jam yang pertama. Okey? Sedangkan infiltration capacity kita tadi boleh 25 mm per hour. Jadi average infiltration dia adalah 20.49. Jadi perbezaan dia 30 tolak 20.49 adalah 9.51. Okey. Ini yang lebih. Yang tak boleh masuk dalam tanah. Untuk setengah jam yang berikutnya, hujan yang turun 20 mm, kapasiti kita 13. Jadi baki dia 6.5. Ini yang tak boleh masuk dalam tanah. Yang jadi air larian permukaan. Okey. Yang untuk setengah jam berikutnya 15. Purata dia penyusupan 9.66. Air yang boleh masuk adalah 9.66. Yang baki dia 5.34 jadi air larian permukaan. Okey. Jadi walaupun yang berikutnya air boleh masuk lagi tapi dah tak ada hujan. So tidak ada lah air lain sebab air ni dia tak tunggu di situ, dia akan mengalir. Jadi daripada jumlah hujan yang turun tadi, air larian permukaan dia adalah 9.51 bagi 2, 4 point something. Yang ini 3 point something. Bagi 2, 2 point something. Jumlah dia adalah sama lebih kurang 10 mm. Cuba kira berapa air larian permukaan dia. 9.51 bagi 2 campur dengan 6.5 bagi 2 campur 5.34 bagi 2. Dapat berapa air permukaan dia? Berapa dapat? 10.675. 10.675. Okey. Ini jumlah lebat hujan ni berapa ni? Jumlah hujan yang turun tadi ni. Ini 15 setengah 30 mm per hour 15 10 25 campur 7.5. 15 10 25 campur 7.5 32.5. Daripada 32.5 hujan milimeter hujan yang turun, 10.5 akan masuk dalam tanah kan? Yang lagi 22.5 masuk dalam tanah, 10.5 jadi air larian permukaan. Itu je lah. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Seterusnya kamu buat kuis yang inilah. Nanti buatlah, okey? Ini diberi sama macam tadi.